Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran. Pembelajaran ni masih dalam tajuk lakaran ya. Seperti yang cikgu dah maklumkan, tajuk lakaran ni lama ya. Kita akan ambil masa yang panjang. Okey, mungkin sampai bulan 7. Okey, dan cikgu tak nak kamu rasa terkejut. Cikgu nak beritahu mungkin kita ni PDPR sampai hujung tahun. Jadi kalau bolehlah konsisten aja macam ni ya. Kita akan belajar secara online kalau tak ada masalah. Kalau ada masalah boleh belajar offline. Kita berpandukan kepada modul yang cikgu berikan tu lah. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pelajaran lakaran ya. Hari ini tajuk lakaran ialah lakaran bulatan dan lengkungan, elips. Kemudian kita ada belajar kon dan silinder. Banyak tapi sebenarnya dia senang-senang aja. Jadi cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat ya, tak ada masalah. Semoga sepanjang kita belajar ni dipermudahkan urusan. Sebab kita kena berdoa dulu. Semoga apa yang kita buat hari ni menggembirakan dan dipermudahkan ya. Okey, kita teruskan. Cikgu akan share screen. Okey, nampak skrin cikgu tunjuk ni? Nampak semua? Nampak cikgu. Jadi kita akan belajar tentang lakaran bulatan, lengkungan dan elips. Okey, kalau merujuk pada buku teks, dia berada pada muka surat 86 ya. Jadi sekarang ni kalau boleh, cikgu harap awak boleh sediakan apa nama tu? Sketchbook. Okey? Cikgu akan mana hilang dah ni? Okey, cikgu akan tutup muka cikgu lah. Supaya nanti awak nampak gambar tu elok sikit. Okey, jadi kita mulakan ya. Sediakan pensel. Mana cikgu punya pen ni? Hilang dah. Okey, jadi nak belajar ni kena pelan-pelan ya. Kita yang penting faham. Okey, lakaran bulatan lengkungan ni penting ya. Sebab nanti bila kita nak buat lakaran, kita banyak gunakan kaedah bagaimana buat bentuk bulatan. Sebenarnya bulatan ni mudah je kalau betul kaedah yang kita gunakan ya. Jadi pertama kita akan belajar lakaran bulatan. Okey, kalau ikut buku teks ada pada muka surat 86 ya, tak salah cikgu 86. Okey, cikgu akan gunakan pen yang paling nipis. Okey, warna kelabu lah seperti warna pensel. Jadi kat sini kita tengok pada langkah pertama. Okey, nampak tak yang cikgu tuliskan kotak-kotak warna kuning tu? Jelas tak tulisannya? Boleh baca tak? Boleh baca Boleh. Okey. Langkah pertama, kita kena lukiskan satu garisan mendata X. Okey, mendata X. Kalau menegak Y. Itu sama je. Matematik pun sama, sains pun sama. RBT pun sama. Jadi langkah pertama ialah kita kena lukis garisan mendata ya. Okey, cikgu akan lukiskan garisan mendata. Okey, kaedah untuk garisan lurus ni cikgu dah ajar awal-awal dari tu. Jadi bila dah mahir, tak ada masalah untuk melukis mendata ni. Okey, kita labelkan dengan X. Kemudian garisan menegak, okey, atas ke bawah, kita labelkan dengan Y. Okey, saya ingat sikit pun tak apa sebab ini lakaran. Yang penting garisan tu lurus. Okey, langkah kedua pula ialah kita tengok sini. Lakarkan beberapa garisan, okey, garisan kecil-kecil ni, okey, melalui titik tengah. Okey, kat sini. Kita kena lakarkan beberapa garisan melalui titik tengah. Titik tengah di sini ya, di sini. Kita labelkan dengan, tak payah label lah, kita titik je. Ini titik tengah. Okey, kita buat lagi beberapa garisan. Okey, satu. Okey, kemudian lagi dua. Jadi ada banyak garisan kan? Sekarang dah ada berapa garisan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 garisan. Kemudian tandakan jejari. Okey, dalam matematik awak tahu kan jejari tu apa? Jejari tu ialah ukuran. Ukuran. Supaya daripada titik tengah tu ke garisan yang kita nak tu sama.
Jadi contohlah kita letak sini, tanda sini guna pembaris. Kita anggarkan lebih kurang 2 cm. 2 cm, ini pun 2 cm, 2 cm, 2 cm. Macam tu ukur semua. Tak ukur pun tak apa, agak-agak saja. Okey, lepas dah tandakan pada setiap titik tu, kita cantumkan pula. Okey, langkah ketiga ialah cantumkan semuanya. Okey, kita akan cantumkan. Kalau guna kertas tu awak boleh pusing sendiri. Pusing je. Pusing je sampai jumpa setiap titik tu yang kita tanda tu. Jadi automatik dia akan jadi bulat. Okey, akhirnya siap. Okey, cikgu masuk jemput seorang ni. Siapa masuk? Okey, sambung Sekarang ni akhir sekali legapkan. Okey, legap ni maksudnya kita gunakan pensel juga tapi kita kena tebalkan sikit dia punya garisan tu. Tebalkan sikit. Okey, contohnya mana tadi gambarnya hilang? Ni, garisan yang sama tadi kita tebalkan. Okey, cikgu gunakan pensel yang lebih tebal. Jadi kaedah ni namanya legap. Kalau misalnya ada yang tak rata tu kita jadikan dia cantik lah. Okey, selesai. Dapat tak kaedah ni? Faham tak? Sedang kan? Mula-mula buat garisan X dengan Y. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita buat lagi garisan yang lain. Lepas tu tandakan. Okey, tandakan tandakan jari yang kita nak daripada titik tengah. Lepas tu kita sambungkan, kemudian kita legapkan sehingga membentuk lengkungan yang kita kehendaki. Okey? Selesai. Satu ini tugasan yang pertama. Okey, yang pertama ialah kita kena buat lakaran bulatan. Okey, satu selesai. Jadi tugasan awak dalam punya sketchbook ialah lakaran bulatan. Okey, cikgu kalau boleh kan nak awak tulis semua perkara ni. Langkah 1, langkah 2, 3, 4 ni pun kena tulis supaya awak punya lakaran tu ada nota yang lengkap. Okey, kalau tak sempat hari ni pun buat hari lain pun boleh. Tapi tugasan hari ni ialah buat lakaran tu dulu. Keterangan tu boleh buat pada hari yang lain Okey, seterusnya kita pergi kepada lakaran elips. Okey, lakaran elips ni dia banyak sikit langkah dia Okey, cikgu tukar lagi gunakan pen yang kecil. Okey, siapa yang buka speaker tu? Baby Mahidin ni siapa? Dah off kan. Okey, kita pergi semula. Okey, semula cikgu ulang balik semula. Lakaran elips ni kalau kita tengok dia seperti bulatan tapi dia bentuk 3D. Maksudnya kita nak nampak dia tu bentuk dia ada bentuk 3D lah. Kalau 2D kita nampak benda tu bulat macam tadi ni. Ini lakaran 2D. Dia bulat. Hanya ada pandang dan lebar. Tapi kalau elips ni dia akan nampak 3 sudut yang kita nak. Sebelah kiri kita nampak, sebelah kanan kita nampak, sebelah atas kita nampak. Walaupun dia cuma bulat tapi dalam lukisan 3D ni bulat pun ada pandangan depan, tepi dan atas Okey, Hani dah masuk. Okey, cikgu dah sampai lukisan kedua Hani Okey, kita teruskan. Langkah pertama, cikgu dah pernah ajar awak cara buat lakaran kotak isometrik. Ingat lagi tak? Kita buat isometrik Kita buat garisan. Okey, kemudian kita buat paksi X, Y. Lepas tu kita buat kotak segi 3 kan? Lepas tu kita bahagi 3. Ingat tak? Dan kita buat sudut 30 darjah. Sebelah sini pun sama. Lepas tu kita padamlah. Yang kita nak tu Pada kotak yang kita nak kita buang. Okey, sekejap cikgu jemput Hani. Okey, Hani. Selamat datang Hani. Okey, jadi kat sini cikgu sambung lagi. Kita akan bina kotak isometrik. Okey, kita akan bina dulu. Jadi cikgu akan bina lah seperti yang kita dah belajar. Di sini cikgu akan ambil bahagian sebelah sini kiri. Okey. Ni kanan dia. Okey, cikgu padamlah sebab tinggi sangat. Semula Okey, kita mulakan dengan garisan mendatar, menegak. Okey, kemudian kita buat garisan
Isometrik dia. Jadi sama je, kaedahnya sama je. Okey, nampak kita ada pandangan kiri, kanan dan atas ya. Jadi selepas kita banner ni, kita kena buat langkah yang kedua. Okey, di gambar yang kedua ni dia dah cerai-ceraikan ya. Dia buat sebelah sini kotak yang pertama ya, sebelah sini. Ni cara melukis elips. Okey, ni untuk yang kedua. Kita boleh padam garisan yang tak diperlukan. Dan ini garisan yang ketiga. Kotak yang ketiga. Okey, kita ada 3 bahagian. Yang pertama, okay, yang kedua dan yang ketiga. Jadi kat sini, setiap bahagian ni ada teknik yang berbeza-beza. Ya. Okey, yang pertama cikgu tunjukkan. Untuk kotak yang atas ni, kita kena lakarkan garisan penjuru dulu. Ya, garisan penjuru dan garisan tengah. Kemudian tandakan dengan huruf A, B, C, D. Okey, garisan penjuru dan garisan tengah. Buat segi 4 macam itulah. Okey. Kemudian gariskan lagi setiap penjuru tu. Okey. Garisan tengah yang ini, garisan penjuru yang ini. Okey, sama macam bulatan tadi, ada 4 garisan kita kena lukis ya. Cikgu ulang lagi sekali. Garisan penjuru yang ini, dari penjuru ke penjuru. Garisan tengah di tengah-tengah garisan. Okey, macam tu. Sama juga dengan bahagian sisi sini, kiri sini. Penjuru bertemu penjuru, tengah, okey. Tengah lah, okey. Jadi kita dapat atas, kiri dan kanan untuk lakaran elips ni. Okey, langkah seterusnya, langkah ketiga, kita kena cantumkan titik. Okey, contoh tadi cikgu belum label kan? Ni A, ni B, ini C, D. Ini semua titik-titik di garisan tengah ya. Jadi kat sini cantumkan semua titik. B jumpa C, okey, dengan garisan lengkuk. Kita tak boleh gariskan lurus macam tu, tak boleh ya, sebab kita nak buat elips ya. Jadi kita kena buat garisan lengkuk. Garisan lengkuk ni maksudnya kita kena lengkuk macam tu. A jumpa B, B pun jumpa A jumpa D, okey, dan seterusnya. Nampak tak? Okay, kali pertama memang agak sukar sikit ya. Tapi lama-lama bila selalu kita latih, dia akan jadi lembut. Okey, dan seterusnya cikgu teruskan dengan yang sebelah bawah ni pula. Lengkungkan kalau boleh sampai ke hujung. Hampir sampai ke hujung. Okey, tengok ya. Perlahan lengkung. Okey, jadi elips. Yang kedua. Yang sebelah kiri pula sama. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali ya. Kita cantumkan 2 titik tu. Tapi dia mesti dengan kaedah lengkung. Okay, lengkung. Lengkung ya. Sampai ke ujung. Okey, selesai. Jadi ada 3 ya. Maknanya yang atas, kiri dan kanan kaedahnya sama. Cuma bentuknya saja yang berbeza. Jadi kita kena lakarkan, sekali lakarkan garisan bagi membentuk elips. Okey. Kemudian kita sama juga akhir sekali kena legapkan ulang pada semua bahagian ya. Macam cikgu buatkan tadi. Okay, sekarang cikgu akan legapkan dengan garisan yang lebih tebal. Okey, pada garisan yang tadi tu kita tebalkan saja. Okey, tak semestinya lurus macam pembaris ya. Sebab lakaran ni yang penting kita tahu cara untuk membina je. Macam kita buat lukisan. Okey. Dan akhir sekali sebelah kiri. Siap. Okay, itu namanya lakaran elips. Berbeza dengan lakaran bulatan. Bulatan dia mempunyai semua jejari yang sama. Tetapi elips ni lebih kepada bentuk lonjong. Senang sebut bentuk lonjong. Okey, dapat tak? Siapa yang tak faham apa yang cikgu ajar? Dapat tak? Faham tak ni? Faham. Faham ya? Okey, yang pertama di sini ialah kena buat dulu kotak isometrik. Okey? Agak-agaklah bentuk dia seperti kotak isometrik.
Kalau masih nak gunakan kertas asimetrik hari tu yang kita belajar pun boleh. Kalau lakas sendiri pun lagi bagus ya. Okey, selesai tentang bulatan dan elips. Sebab kita nak gunakan kaedah ni pada teknik kon dan silinder pula. Okey, kon dan silinder ni lebih complicated lah ya sebab dia banyak langkah-langkah dia. Okey, lakaran kon dan silinder, cikgu dah buatkan nota di sini. Okey, ini antara contoh yang paling senang. Dekat sini kan? Okey, cikgu tukar pen. Siapa masuk ni? Tak ada. Okey, siapa yang baru masuk tadi? Saya tak perasan lah. Okey, seterusnya kita tengok pada lakaran kon dan silinder ya. Dekat lakaran kon dan silinder ni, kita tengok kita kena buat lagi satu lakaran isometrik. Okey, dengan kaedah melakar isometrik dari pandangan atas. Macam kita buat tadi lah, daripada pandangan atas. Pandangan 2D. Okey, ini pula pandangan 2D ya. Pandangan 2D ni dibina untuk menunjukkan lakaran silinder dan kon pada satu objek. Ini adalah projek yang kita akan buat. Ini pandangan hadapan dia. Maknanya bila kita pandang kon dan silinder ni, okey, macam bentuk lampu suluh kan. Bila kita pandang dari depan, kita nampak bulatan yang besar dan bulatan yang kecil di tengah. Manakala di sebelah kanan gambar ni ialah gambar kon. Okey, di depan ni ialah kon. Ni kon, dan belakang ni ialah silinder. Ini kon, ini silinder. Siapa yang baru masuk? Okey, Ikhwan. Okey, Ikhwan, cikgu sampai tadi. Ya? Baru masuk. Okey, tu siapa? Bibi Mah ni siapa? Aslam. Aslam. Okey, Aslam dengar baik-baik cikgu cakap ni ya. Tengok. Matikan radio. Tak faham. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kita nak hasilkan satu objek, okey, bentuk dia seperti lampu suluh. Okey, lampu suluh ni ada bahagian silinder, ada bahagian kon. Okey, bahagian kon ni yang depan ni lah ya. Ini kon. Yang belakang ni bentuk silinder ya. Panjang ni. Ini bentuk 2D. 2D ni maksudnya kita cuma nampak panjang dan lebar saja. Ini pula 2D tapi pandang dari depan. Kalau dari depan kita nampak satu bulat besar. Okey, tapi yang dalam tu ialah bulat yang kecil. Bulat yang kecil tu ialah dia punya silinder. Okey, jadi asasnya kita kena tahu cara buat lakaran kotak isometrik macam tadi. Okey. Cikgu nak lukis ya sekarang ya. Kita kena buat dulu. Cikgu akan gunakan pen yang kecil. Jadi kalau guna pensel, pensel tu yang nipis je, yang apa? Yang apa? Tajam ya, yang tajam tapi tak payah tekan. Okey. Langkah pertama kita buat kotak isometrik. Ini semua orang dah pandai buat kan? Okey. Kemudian di bahagian belakang dia pun kita kena buat. Macam tu. Okey. Ini adalah bentuk yang cikgu lukis ni. Okey. Kotak isometrik. Kemudian kita kena buat dia punya garisan silang. Cikgu gunakan pen lain lah supaya awak nampak. Okey, kita kena buat silang. Garisan asas dia. Okey, ini garisan tengah. Penjuru dan tengah. Ya. Okey, dua kaedah ni kita kena buat untuk semua, untuk bahagian hadapan ni. Sebab bahagian depan ni kita nak lukis gambar elips. Okey, kita nak lukis gambar elips. Okey, dapat kaedah ni. Mula-mula kita lukis lakaran kotak isometrik. Kemudian kita kena buat garisan. Okey, garisan seperti kita buat bentuk elips tadi. Okey. Cikgu ulang semula ya. Cikgu nak ulang banyak kali ni. Langkah pertama ialah bina kotak isometrik. Ini kotak isometrik. Tak label pun tak apa. Kita tahu teknik dulu. Kemudian bahagian hadapan, disebab bahagian depan ni kita nak buat bentuk bulat kan. Kita tak boleh lukis bulat macam ni. Salah. Kita kena buat bentuk seperti yang kita belajar tadi, iaitu bentuk elips. Sebab dia kita pandang daripada sebelah sisi ya, isometrik ni. Okey, langkah seterusnya ialah ni lebih complicated. Cikgu tak nak baca yang ini ya, keterangan dia. Cikgu akan terus tunjukkan bagaimana caranya. Okey, cikgu akan ulang semula lakaran ni. Okey, gunakan pen warna hitam yang nipis.
Okey, cikgu mulakan dengan melukis kotak dulu. Kotak isometrik. Okey, kotak yang pertama di belah depan ya. Ini untuk kita lukis kon. Okey, kemudian bahagian belakangnya ialah dia punya kotak untuk silinder ya. Silinder pun kita kena guna asas kotak. Jadi lebih kecil daripada yang depan tu. Tapi masih lagi gunakan lukisan isometrik. Buat macam tu dulu. Dipanjangkan dulu. Lepas tu kita bentukkan. Okay, dapat ya? Itu bentuk dia. Ini untuk bahagian belakang, ini untuk bahagian depan. Okey, sekarang kita akan buat garisan penjuru. Okey, cikgu gunakan pensel warna hijau ya. Tapi kalau awak guna pensel biasa je. Okey, untuk bahagian depan ni, minta maaf, cikgu tu tak siap. Depan ni, cikgu belum habiskan. Kita kena sambung penjuru dan garisan tengah. Ini untuk hasilkan bentuk elips. Okey, dapat tak? Macam tadi ya. Okey, lepas tu apa kita perlu buat? Sambung juga untuk bahagian yang belakang. Sama juga kaedah untuk silinder. Okey, sambungkan kotak tadi. Ini pun sama. Okey. Daripada 3 ni, kita kena buat dia punya garisan elips lah. Okey, macam kaedah tadi, daripada tengah ni ke tengah yang lain satu lagi ni dengan kaedah lengkungan. Sambungkan. Okey, 1. Ini pun sama, sambung. Tak cantik sangat pun tak apa. Yang penting teknik tu ya. Kalau banyak-banyak kali buat, kita akan dapat bentuk yang cantik. Okey, selesai. Okey, sekarang ni kita akan sambungkan. Kita dah sampai langkah yang ini. Ya. Maknanya kita akan lakarkan supaya dia akan bentuk kon dan bentuk silinder. Cikgu akan gunakan pen warna yang lain sikit ya, supaya nampak macam mana cikgu nak sambung. Okey, kita nampak garisan yang ini tadi. Kita sambungkan saja. 1 di situ, sana. Yang ini kita luruskan je. Okey. Jadi sekarang ni dah siap kita punya kon. Kita kena legapkan. Macam ni, gambar ni. Nampak? Kita kena legapkan supaya jadi seperti ini. Jadi bagaimana nak legapkan? Cikgu akan gunakan pen warna hitam dan tebal sikit. Okey, hanya perlu gelapkan saja. Gariskan depan. Okey, dah siap. Okey, itu saja bentuk kon yang kita nak. Ya, kalau kita tak nak garisan ini, kita buanglah. Yang lain-lain tak pakai, kita buang ya. Jadi, yang akhir sekali ialah legapkan gambar tu seperti dalam langkah yang ke-6. Okey, legapkan maksudnya kita gunakan pen yang lebih tebal ya. Kita gunakan pen yang lebih tebal dan hitam. Pensel tak menggunakan pen. Tebalkan, lepas kita lakar saja. Okey? Macam tu. Dapat ya? Jadi tugasan awak ada 2. 2 ya? 3. Yang pertama tadi ialah lukiskan gambar bulatan. Okey, cikgu ulang semula tadi. Yang pertama ialah bulatan. Yang ini mudah. Okey, lakarkan bulatan, labelkan ini adalah lakaran bulatan dan lengkungan. Lakaran bulatan dan lengkungan. Yang pertama. Yang kedua ialah menghasilkan lakaran elips. Okey, yang ini ini tugasan yang kedua untuk hari ini. Dan lakaran yang ketiga ialah menghasilkan bentuk silinder dan kon. Okey, dan akhirnya awak akan lukis seperti ini. Okey, langkah-langkahnya boleh buat kemudian. Cuma cikgu nak kalau boleh lakaran tu
ada dia punya bayangan seperti ni. Okey? Cikgu nak macam ni. Ni tugasan yang ketiga. Cikgu tak nak tiba-tiba awak lukis yang ini je. Cikgu tak nampak tiada teknik. Yang ini lukisan akhir memang betul lah. Tiada teknik yang cikgu dapat tengok. Jadi cikgu nak yang ini. Lakaran ketiga awak yang ini supaya cikgu nampak teknik yang awak gunakan. Okey, dapat tak tugas hari ni? Boleh semua? Dapat cikgu. Boleh. Boleh. Aslam ada lagi? Boleh. Aslam ada? Ada. Okey. Jadi cikgu minta yang mana belum tuliskan kehadiran hari ni, tolong tuliskan kehadiran dulu. Yang dah tulis cikgu nampak cuma Hanania, Hani, Yokting, Isma, Damia Batrisha, Damia Kaisara, Iman Danish. Daniel Ikuan dah 2 kali tulis nama. Okey, jadi tugasan awak ialah meneruskan tugasan hari ni. Ada lagi setengah jam. Setengah jam ni kalau boleh buat sekarang ni. Sebab lepas ni ada subjek yang baru kan, yang lain kan. Jadi buat dalam masa ditetapkan. Ambil gambar dan terus hantar pada cikgu. Siap ke tak siap ke, hantar. Kalau siap satu, hantar satu dulu. Siap dua, hantar dua-dua. Siap tiga-tiga lagi, bagus. Boleh Aslam? Boleh. Kalau boleh buat sekarang, bulatan tu buat dulu. Okey semua? Cikgu rasa itu saja untuk hari ni. Kita ada masa setengah jam untuk siapkan tugasan. Okey, boleh mula sekarang lah. Okey, cikgu akan tutupkan kita punya Google Meet hari ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Buat sekarang ya.